Selamat malam Malaysia, jangan pejam mata lagi ya. Terus setia bersama dengan kami di saluran Bintang TMI Preview 1, 2, 3. Wah, seronoknya tengok komen-komen di Facebook. Bukan main meriah lagi, bagi sokongan untuk AG, bagi sokongan untuk Selamat Malam Malaysia. Terima kasih saya ucapkan. Nanti kan saya sebut namanya. Saya jeling-jeling ini ada Petutun Zaharah lah, Syafiqah Hussein lah, Di Ghazali lah. Nanti saya akan bacakan komen-komen mereka. Yang penting sekarang ni apa dia? Kita nak bersama dengan tetamu kita pada malam ini untuk membincangkan topik kita secara santai tapi berinformasi, iaitu sokongan anak minat dunia sukan. Bersama dengan tamu Tuan Zaid Muhammad secara virtual. Wah, secara virtual kita hari ini. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi Nadir ya. Ya, alhamdulillah sihat Tuan. Suspend tengok apa tu badminton walaupun bukan Malaysia tapi tetap semangat sukan tu kena ada. Tengah live tu kan? Ya, tengah live. Masih lagi ni. Bermula pukul 7 malam tadi. Tapi sebelum tu kan Tuan, ni kita nak imbas sikit lah kan untuk sukan Piala Thomas kita ni. Kalau kita dapat lihat kejohanan badminton Piala Thomas edisi ke-31 bermula pada 9 Oktober 2021 hingga 17 Oktober iaitu pada hari ini dan berlangsung di Aarhus, Denmark, melibatkan 16 buah negara. Dan untuk kejohanan badminton Piala Thomas dan Piala Uber yang ditangguhkan pada tahun lepas, sepatutnya tahun lepas siri ke-31, tapi sebabkan pandemik, diadakan kembali pada tahun ini. Dan bagi Tuan Zaid sendiri berkenaan dengan topik kita pada malam ini, adakah benar sokongan ibu bapa mempengaruhi minat anak-anak? Betul. Okey. Sebelum tu terima kasih jemput saya untuk berkongsi tentang topik yang boleh kata jarang-jarang ibu bapa nak bincang. Sebab ini ada dilema sebenarnya, Nadir. Sebab kita di negara membangun seperti di negara Asia secara amnya lah, di mana ibu bapa lebih mementingkan kecemerlangan akademik. Itu kita nafikan, di mana kecemerlangan akademik itu menjadi ukuran kejayaan, bukan kata kejayaan anak-anak itu saja, tetapi juga kejayaan keluarga dan terutamanya kejayaan ibu bapa itu sendiri. Jadi dengan premis inilah tidak mustahil ibu bapa akan lebih mementingkan akademik daripada segala yang lain, termasuklah bidang sukan ni juga. Tetapi itulah ada peluang sebenarnya. Mungkin kita boleh kupaslah sikit sebanyak malam ada ni. peluang. Sebab itulah kita nak tahu kan, mungkin ada segelintir daripada ibu bapa kadang waktunya sangat suntuk. Jadi tak ada masa untuk bersama dengan anak-anak, untuk bersemuka, untuk berbual apa yang mereka minat. Dan kalau boleh Tuan Zaid boleh bagi sudut psikologinya macam mana untuk nak tarik anak-anak mereka ni minat dalam bidang sukan. Okey. Bila kita sebut pasal sukan ni, dia ada dua jenis lah. Apa-apa bidang sekalipun lah, dia ada dua jenis minat. Yang pertama ialah minat secara semula jadi, iaitu memang anak kita tu ada bakat. Seperti juga minat bidang seni, bidang nyanyian, macam penyanyi kita tadi kan, dia ada semula jadi. Tetapi semula jadi saja tidak cukup, dia kena perlu dilengkapi dengan latihan. Dan ada anak-anak yang bila mereka cuba, mereka mungkin tak ada bakat semula jadi, tetapi bila mereka cuba bermain bola, contohnya badminton, tiba-tiba dia rasa dia ada kebolehan. Di situlah dilema ibu bapa berlaku, di mana kadang-kadang ibu bapa tak nampak benda ni. Dia kata, alah, main suka-suka je, buat apa nak lebih-lebih kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut psikologi, malah sudut kejayaan hidup sekalipun, bidang sukan ni di zaman moden ni satu bidang, satu industri yang bernilai bilion. Boleh jadikan kerjaya yang masyhur. Betul, kejaya yang tetapi ialah setiap kejaya memerlukan usaha, memerlukan strategi, panduan, latihan dan sebagainya. Jadi terutama kalau ibu ayah-ayah yang sedang menonton ni, kita sebenarnya kita kenal anak kita. Kita boleh tahu kebolehan anak kita. Terutama pula ibu ayah tu sendiri pernah mewakili peringkat sukan yang tinggi, daerah, negeri, malah negara, mungkin bakat tu turun kepada anak-anak. Dan zaman anak-anak kita ni dah banyak peluang sebenarnya dalam bidang sukan. Tak macam kalau zaman saya dulu, memang mungkinlah bidang sukan tu sangat terhad, tapi sekarang dah banyak terbuka. Banyak sangat boleh diterokai. Ya betul, bidang sukan ni bukan saja dalam sukan saja boleh tarik untuk dapatkan pendapatan. Lebih lagi bila sekarang ini adalah zaman digital.
Ada kemudahan Instagram, Facebook, dan ibu bapa seharusnya mengambil kesempatan ini di mana zaman mereka adalah zaman digital, ya, Tuan Zaid. Dan saya dapat lihat bahawa bila menggunakan Instagram, bila mereka ni punya bakat, mungkin tak dapat peluang untuk profesional, mereka dapat menjadi Insta famous dengan menggunakan aktiviti bersukan. Tapi ada pula cabarannya bila mana anak-anak ini memasuki alam persekolahan. Maknanya sebelum masuk sekolah dah ada cabarannya bersama dengan ibu bapa, ada segelintirnya sukar untuk beri sokongan. Tapi bila di alam persekolahan pula, mereka ada minat. Tapi minat itu terganggu bila mana mereka mungkin ada melakukan kesilapan. Bukan gagal, kesilapan. Jadinya di situ ada kata-kata negatif daripada rakan-rakan sekeliling. Yang tu pula, siapakah yang perlu mainkan peranan? Ibu bapa ataupun di sekolah, guru-guru? Betul. Kita tak nafikan apabila peringkat persekolahan ni, pendidikan tu penting. Bukan kata bila kita jadi ahli sukan, kita tak belajar. Saya rasa tak betul juga sebab kalau betul berbakat, hebat ahli sukan macam mana pun, kalau tak cukup akademik dia mungkin tak boleh pergi jauh. Kerana ini satu industri, ini satu career. Dia memerlukan kebijaksanaan, dia memerlukan kecerdikan untuk pergi jauh, dia untuk peringkat seterusnya. Contohnya ahli sukan, dia bukan boleh bermain guna tenaga fizikal semata-mata. Lepas tu dia kena plan, dia ada perancangan untuk buka akademi ke, jurulatih ke, jadi manager ke dan sebagainya. Macam apa yang dilakukan oleh ahli sukan negara kita, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nico David. Datuk David itu pun contoh yang sangat baik. Beliau cemerlang dalam akademik dan juga ranking nombor 1 dalam bidang squash. Jadi tak perlu tengok jauh. Dah ada contoh-contoh dalam negara kita sendiri. Kita ikut jejak langkah mereka. Kegagalan tu merupakan satu pengajaran yang sangat bernilai. Kalau kita gagal, kita berhenti, maka rugi. Sebab dalam kegagalan tu banyak ilmu yang perlu kita korek kenapa gagal dan bagaimana kita boleh buat langkah yang baru supaya kita tak gagal sekali lagi. Kalau kita berhenti kegagalan pertama, kedua, rugi sangatlah bagi saya. Itu betul. Penerangan daripada Tuan Zaid tu maknanya kena seiring. Di mana aktif sukan, ilmu tu penting, di mana kita dapat buat keputusan yang bijak. Sebab daripada ilmu ni juga mematangkan diri kita. Saya faham memang ada di antara kita yang membuat keputusan terburu-buru sebabkan kita kurangnya pengetahuan. Tapi bila seiring, ada pengetahuan, kita dapat membawa diri dan kita lebih fokus kepada kerjaya. Itu adalah pandangan segelintir juga. Dan ada yang kita rasa apa lagi yang perlu dilakukan oleh ibu bapa supaya mereka dapat fokus. Supaya bila dah tahu, anak saya ni rupanya ada kelebihan minat ni. Jadi apa yang mereka perlu berikan galakan supaya anak tu dapat fokus, pada masa yang sama dapat mencari potensi diri supaya menjadi lebih berjaya. Okey. Kita sebagai ibu bapa, kita kena lihat dalam jangka panjang lah. Bukan untuk bersukan ni, bukan untuk masa kita muda saja, masa badan tengah kuat. Kena ada perancangan. Jika kita memang melangkah masuk ke dunia sukan ni, kita anggaplah ini pekerjaan. Dan kalau dari segi pekerjaan ni, dia memang ada cabaran dia tersendiri dan ada imbuhan dia tersendirilah. Kalau dari sudut agama sekalipun, saya rasa menjadi ahli sukan ni satu tugas yang mulia sebab ia menggambarkan kekuatan, kalau orang Islam kan, kekuatan Islam yang macam Mo Salah. Kalau jangan marah pula saya sebut nama dia. Tengok di mana kita sokong. Kita ambil dia sebagai contoh. Beliau menjadi duta agama Islam pula. Kerana kehebatan beliau dalam bidang bola sepak boleh menarik orang lain untuk membuka minda. Dia kata, orang Islam pun boleh kuat juga sukan. Tak ada masalah. Jadi ibu bapa kena berfikiran sebeginilah. Apa yang saya cuba masukkan sini ialah melihat dalam jangka masa panjang. Dan itulah perbezaan macam Nadir sebut tadilah. Di antara orang yang bijak, kalau orang yang tak berapa bijak, dia masuk ahli sukan, dia nampak gaji semasa dia muda saja. Memang gaji besar, 15,000, tetapi jangka masa dia terhad. Mungkin 5 tahun kan. Sebab tu ramai orang yang tak berapa bijak, dia tak merancang. Memanglah 5 tahun 10 tahun dia hidup dengan gaji yang besar, tetapi lepas tu dia akan jadi masalah.
Jadi masalah. Jadi ini peranan ibu bapa untuk melatih anak-anak. Jika betul kita nampak dia ada peluang dalam bidang sukan, kita buat betul-betul. Kita melabur. Saya tak guna perkataan berbelanja, kita melabur. Gunakan jurulatih yang terbaik, yang bertauliah. Dan kita tengok dari situ, kita nilai, kita ada KPI kita. Setiap tahun kita bincang dengan coach, anak saya ni macam mana, ada harapan untuk pergi lebih jauh ke, ataupun setakat ni saja kemampuan dia. Daripada situ kita buat keputusan. Jadi ini yang dilakukan di negara maju sebenarnya. Kalau kita tengok contoh Tiger Woods kan, ayah dia banyak melabur dia dalam sukan golf. Usain Bolt, kalau kita baca biografi dia, Usain Bolt daripada umur 9 tahun, ayahnya dah terlibat dengan sekolah, bagi tahu dekat cikgu, anak saya lari laju, cikgu tolong tengok. Kan? Awal pendedahannya, Tuan. Pendedahan dia awal, dan mereka ni committed. Dia nampak bakat anak, dia melabur, tak takut untuk berbelanja, beli barang-barang yang diperlukan, dan tengok hari ni hasil dia. Berkualiti kan, Tuan? Betul. Berkualiti hasilnya. Dan bagaimana pula Tuan Zaid, bila ada di antara ibu bapa mungkin dah tengok Selamat Malam Malaysia ni, baru mereka tersedar. Lagi-lagi bila anak dah menjangkau masuk ke sekolah menengah, mereka baru tahu yang bakat tu ada pada anak mereka, dan mereka teringin melakukan satu perancangan masa depan untuk anak mereka dalam bidang sukan. Apa yang agaknya cadangan yang boleh disarankan? Boleh. Dia bidang sukan tu luas kepada ibu ayah di luar sana. Sama ada dia berbakat secara individu untuk menjadi pemain. Kita kena cari tempat-tempat yang bertauliah lah, yang ada kepakaran. Contohnya saya pernah melawat Akademi Bola Sepak Muhtadari di Pekan Pahang. Dia punya susunan atau jadual dia, training dia, dan saya tengok dia ditekankan kat situ. Saya bercakap dengan coach dia. Dia kata kami kat sini, kebolehan, skill, kemahiran main bola tu nombor 2. Yang kami tekan dulu ialah attitude ataupun sikap mereka. Jika sikap tu betul, insya-Allah dia tak berapa pandai main bola pun, dia akan berusaha dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau sikap tak betul, dia hebat macam Maradona, macam Ronaldo sekalipun, dia tak akan pergi jauh. Kerana sikap tu akan menghalang dia untuk bertahan lebih lama, bergerak maju ke hadapan. Dia bertahan lebih lama. Dia lebih macam ni. Kemahiran tu, skill tu, dia buka pintu untuk masuk ke alam sukan. Tetapi sikap itulah yang akan membuatkan dia pergi jauh sehingga ke maksimumnya. Itulah yang ibu bapa cuba tekankan kat situ, insya-Allah. Cantik. Didik pada awalnya, disiplinkan, iaitu supaya attitude anak-anak tu dapat berikan komitmen dan berdisiplin. Kemudian bakat tu yang kedua. Jadi bila kita gabungkan kedua-duanya, dapat memberikan corak satu masa depan untuk anak-anak yang lebih cerah. Dan kalau boleh, untuk yang terakhir ni, kalau boleh Tuan Zaid war-warkan kepada semua, di manakah saluran yang boleh penonton-penonton ikuti Tuan Zaid untuk dapatkan nasihat, cadangan, mungkin Instagram, Facebook? Ada, insya-Allah. Boleh follow saya di just tulis nama saya je lah, Zaid Muhammad tu. Insya-Allah keluarlah dalam Google tu saya punya. Biasa saya aktif dekat Facebook lah, sebab ramai ibu bapa lebih selesa dengan Facebook, tapi ada juga dalam Instagram. Kalau nak pergi website saya pun boleh, zaidmuhammad.com. InsyaAllah saya ada banyak tulis artikel kat situ. Simple-simple je tentang cara-cara nak sebenarnya kita ni yang perlukan motivasi. Saya pun ayah juga. Berbagai cabaran nak hadapi kat luar sana. Kita sama-samalah membantu, memberi semangat kepada diri kita. Bukan apa, demi anak-anak kita juga, sebab saya rasa sudah tiba masanya anak-anak Malaysia ni menjadi pemimpin di segala bidang, termasuk bidang sukan juga, di peringkat antarabangsa. Boleh, saya rasa kita boleh. Negara kita dah sesuai untuk capai tahap tu. Tinggal lagi kita nak push sikit lagi. Betul. Sikit lagi, insya-Allah. Kata-kata positif daripada Tuan Zaid tu, sangat sedap didengar. Bagi kata-kata semangat kepada penonton-penonton ni supaya dapat bersokongan pada anak-anak mereka. Dan kalau boleh, yang terakhir ni, share lah tips sikit
Tips bagaimana Tuan Zaid menguruskan anak-anak dan bagaimana untuk nak membantu mereka kalau mereka menghadapi sebarang masalah. Ada memang yelah, anak muda ni akan ada jatuh bangunnya. Waktu jatuh tu apakah yang Tuan Zaid lakukan? Okey, betul. Anak saya pun ada seorang kebetulan dia memang aktif sukan. Sekarang ni dia duduk belajar di University of Strathclyde, Glasgow. Dia dari sekolah dia memang suka sukan dan kami saya dengan isteri saya memang galakkan dia lah. Masuk je sukan apa-apa dia nak. Sukan ekstrim pun ada, sukan olahraga dia anak perempuan, olahragawati. Dia pernah menggondol beberapa anugerah olahragawati lah dekat sekolah daerah. Dan yang semua ibu bapa boleh buat ialah sokong. Macam di Glasgow sekarang dia berjaya mewakili Scotland dalam frisbees. Dia suka main frisbee sekarang ni. Dia badan kecil je, nak banding dengan orang putih badan besar-besar, tapi itu dia boleh jadi kekuatan dia tu. Jadi kalau nak jawab soalan Nadir tadi, tugas ayah dan tugas ibu ialah kita bagi kuasa kat mereka, jadikan mereka tu pemimpin diri sendiri. Apa keputusan dia nak buat, kita sokong, dan insyaAllah kita yakin keputusan pastilah keputusan terbaik lepas kita dah besarkan dia dengan baik. InsyaAllah dia akan membuat keputusan terbaik. Sokong. InsyaAllah. Sokong sampai berjaya. Terima kasih banyak Tuan Zaid sudi meluangkan masa bersama kami untuk Selamat Malam Malaysia. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Baik Tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu dia perkongsian daripada Tuan Zaid ini.